السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada tengah hari yang berbahagia ni, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Hadirin dirahmati oleh Allah, sementara kita menunggu solat Jumaat, ingin saya berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita membicarakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang mana di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kematian, yang mana kematian pada hari ini kita nak bicarakan. Mungkin ada di kalangan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kematian anak sebelum baligh. Ini di antara disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berita gembira bagi mereka yang diuji oleh Allah dengan kehilangan anak yang belum baligh. Ya, satu ujian yang besar tetapi satu rahmat. Satu orang kata ujian dan juga nilainya syurga yang Allah gantikan. Di antaranya daripada hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hassan berkata, "Qultu li Abi Hurairah innahu qad mata liyabni fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة رواه المسلم. Nabi SAW bersabda, di antaranya ada seorang laki-laki didatang berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Aku berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kedua anakku telah meninggal dunia. Ini seorang laki-laki sahabat, dia berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya pada Abu Hurairah, dia kata, dia bagi tahu sesungguhnya anak aku kehilangan dua orang anak yang meninggal dunia waktu kecil, maknanya belum baligh. Maka adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kamu sampaikan yang akan mengubati perasaan kami daripada kesedihan akibat kematian kedua-dua anak kami tadi? Ada ke tidak hadis Rasulullah yang Nabi sebut kebaikan, kemuliaan yang kepada anak yang meninggal ini? Lalu jawabnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, memang ada. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gembira. Tetapi nak dapat yang gembira ni susah, tuan-tuan ya. Lalu kata Abu Hurairah, Rasulullah sebut mereka akan menjadi kanak-kanak syurga di dalam syurga, menjadi kanak-kanak penghuni syurga. Ni anak yang mati belum baligh, dia menjadi kanak-kanak syurga, menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata lagi Rasulullah sebut, salah seorang daripada kanak-kanak kecil itu akan menemui bapaknya. Anak tu dia akan cari bapak dia dulu. Dalam hadis ni kata Rasulullah sebut, ya, di antaranya Rasulullah kata fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi. Kata lagi dalam hadisnya, sigharuhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayh. Abahu aw abawayh, ayahnya ataupun kedua orang tua dia. Anak ni duduk dalam syurga dah.
ya, dalam syurga Allah jamin, dan dalam syurga tempat mereka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, kanak-kanak ni dalam syurga yang dia akan panggil siapa? Dia akan panggil abawai, abuhu, ayahnya dulu, ya. Panggil ayahnya dulu, abuhu. Macam kita lah, tuan balik nanti kan, petang balik kerja. Anak-anak kan, anak kita, lagi-lagi anak yang baru boleh bercakap, kan, diajar oleh mak dia, mak dia ajar, mak dia kata abah, ayah, papa, daddy, apalah kita panggil kan, abi, apa lagi, walid, apa semua. Jadi anak tu kalau ikutkan mak dia duk menyusu, mandi, tukar pampers, basuh kencing, berak apa semua. Tapi kalau panggil ni, dia panggil ayah dulu, kan. Dalam manggil, bila balik kerja dia panggil ayah, kan. Mak dia yang duk basuh berak, duk suap makan tu tak boleh panggil lagi, sebab mak duk ajar ayah, ayah, ayah. Macam itulah tuan-tuan, dalam syurga ni anak ni akan panggil bapaknya dulu. Anak ni panggil ayah. Dia akan panggil anak kita tu yang mati waktu kecil ni, dia akan panggil kita dia panggil ayah, dia panggil ayah dulu, panggil bapaknya dahulu, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga abawai, kedua ibu bapaknya. Nah, maknanya tidaklah kecuali ibunya, tidak, tapi nak sebutnya Nabi kata dahulu dipanggilnya ayah, kemudian kedua orang tua dia, mak dan ayah dia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, lalu memegang pakaian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia buat contoh seperti mana Rasulullah buat pada dia. Waktu Rasulullah sebut hadis ni, Rasulullah pegang tangan Abu Hurairah dan juga pegang baju yang dipakai oleh Abu Hurairah. Nabi pegang, Nabi kata macam ni lah, anak itu akan pegang baju kamu, anak itu akan pegang tangan kamu, tidak akan lepas. Rasulullah kata anak tu tidak akan lepas, dia pegang tangan. Anak kita kan, anak kecil tu tuan ni, saya anak saya bulan 1 tu dapat, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan anak soleh, ya, anak lelaki. Baru 4 tu tuan, doakanlah, ya. Nak sebutnya dapat bulan 1, dapat bulan lebih kurang, ya. Kalau dia pegang kita ni, kalau dia tarik janggut ni, mau tercabut janggut kita kan. Kan, tak sebut umur macam tu, dia pegang anak, dia pegang kemas tuan-tuan, dia pegang betul kan, dia tarik. Nak sebutnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam itulah anak ni, dia tidak akan lepas, dia akan pegang tangan, dia akan pegang baju mak ayah dia akan pegang. Kata Rasulullah, lalu dia tidak akan berhenti memegangnya. Nabi kata dia tak akan berhenti, pegang, tak akan berhenti, tak akan lepas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beserta kedua ibu bapaknya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni, tengok, tapi nak terima ni bukan mudah. Kenalan saya bulan lepas tuan-tuan, ya, dia diuji oleh Allah, meninggal dunia mak ayah anak sendiri. Oi, berat tuan-tuan. Dalam masa yang sekelip mata. Pada 9 Muharram, Muharram lah kan, bulan lepas, ya. Orang puasa 9 tu, lepas berbuka puasa, mak ayah dia buka puasa. Mak ayah dia start kereta nak pergi ke Seri Perantau, Port Klang. Ada menantu anak dia kat situ. Bila mana ayah dia start kereta, mak dia kata, mak dia beritahu, abang nak ke mana? Nak pergi rumah anak cucu jap. Mak dia kata nak ikut. Baru lepas buka puasa, dengan telekong naik kereta pergi. Bila nak pergi tu, ada 2 cucu, dua kenalan saya ni, anak dia 2 orang. Kan dia ada 4 beradik yang Allah yarhamah meninggal ni. Jadi seorang nombor 3 tu anak dia, anak lelaki. Dia anak lelaki ni duduk dengan dia, dapat 2 orang anak. Jadi anak kenalan saya yang meninggal ni, anak dia meninggal ni, anak dia cucu dia kata nak ikut atuk dengan nenek lah. Jadi dua-dua pun pergi. Bila pergi tuan-tuan, ya, kemalangan di Port Klang, dilanggar kontena, 2 orang meninggal, nenek dan cucu. Suaminya koma, masuk hospital Kelang, pergi hantar Sungai Buloh. Lepas 3 hari, 4 hari, lebih kurang 4 hari tak salah saya, dikebumikan arwah ni, terjaga daripada koma. Anak yang laki dah beritahu ayah, mak dah tak ada, cucu ayah pun tak ada. Meninggal dunia pula dia. Dalam sekelip mata 3 orang pergi.
Yang seorang lagi cucu perempuan, dua orang cucu, patah kaki dan juga cedera. Nak sebut tuan, tak ada sakit apa, meninggal dunia dengan begitu mudah. Nak sebut kenalan saya ni, anak dia yang umur 7 tahun perempuan meninggal ni, jatuh, duduk tu tak boleh nak bangun. Menangis tak keluar suara. Tak keluar suara menangis. Terus orang kata tak ada tenaga tu tuan. Jatuh terus. Kena dipapah oleh adik-beradik, saudara mara, kanan kiri dibawa ke kubur apa semua. Nak sebutnya bukan senang tuan-tuan. Orang kematian anak kecil ni. Ada kenalan saya juga di section 24, imam section 24. Anak dia 10 orang, dia beritahu ustaz. 3 orang meninggal waktu kecil. Nasib 10 orang, kalau kena anak 3 orang, 3 tak ada. Allah, lagi berat. Dia cakap macam tu ya. Jatuh tu duduk tak boleh nak bangun. Ujian. Sebab tu kata Nabi SAW. Nabi kata apa dalam hadis ini Rasulullah sebut. Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dia mengatakan kami diberitahu oleh Syu'bah daripada Muawiyah bin Qurrah daripada bapanya bahawa Nabi SAW berkali-kali dikunjungi oleh seorang Ansar. Seorang pemuda Ansar, dia suka bawa anak dia jumpa Rasulullah. Kalau kita bawa ke masjid dah. Cuma sekarang ni tak dibenarkan ya. Tak dibenarkan. Belah Kelang tuan-tuan ya, tak ada Jumaat hari ni. Semayang 5 waktu pun tutup surau. Tempat saya kuliah Jami' Ar-Rahimiyah tutup depan hospital Kelang tu, tutup tuan-tuan. Bayangkan. Kelang boleh katakan tutup semua. Tak ada solat Jumaat kat rumah aje lah ya. Ni bermula balik orang kata edisi semua jadi imam balik lah. Kan jadi imam balik. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di antaranya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki Ansar yang bawa anak dia. Dia suka bawa anak dia. Bawa anak dia jumpa Rasulullah dalam majlis ilmu. Maka Rasulullah tanya dia, adakah kamu mencintainya wahai fulan? Wahai laki-laki, wahai sahabatku, kamu sayang tak pada anak kamu ni? Mestilah, saya tu anak kan. Dia kata, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah mencintainya seperti mana dia mencintainya. Mana Nabi doakan semoga Allah mencintainya. Ya, Allah cinta kepada anak kamu ni seperti mana kamu cinta lebih pada tu. Allah kalau kasih pada hamba dia lebih pada seorang ayah dan ibu. Ya, dipelihara oleh Allah, jagaan Allah. Kemudian tak berapa lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lihat dah, tak dapat bertemu dah, tak jumpa dah laki-laki ni dengan anak dia. Sebab tu tuan-tuan ya, kita kalau tak boleh datang ke surau, bagi anak datang. Ni larang pula, kau jangan datang. Kan nanti orang tanya, cakap aku duduk kat rumah tengok TV ni. Di kantoi tuan-tuan. Ayah kau mana? Ayah ada duk tengok Manchester kat rumah. Kantoi tuan-tuan. Contoh kan. Jangan marah pula orang minat Manchester. Dan ayah buat apa? Ayah ada tu duk tidur kat rumah. Kantoi tuan-tuan. Dia tak bagi anak datang, bagi anak datang. Kita tak datang, kita hantar abang pergi surau. Kenapa ayah tak sihat? Kalau jemaah tanya cakap ayah tak sihat. Kan bagus tuan-tuan ni. Kan macam tu betul. Ni tak, aku tak datang, kau jangan mandai-mandai datang. Kan nanti kau jawab pula, nanya aku nak jawab pula, malu aku nanti. Jangan tuan, bagi anak datang. Jadi Rasulullah SAW bila tanya macam tu, dia kata, ya Rasulullah, aku menyayangi anakku. Kata Rasulullah, kata laki-laki tu. Kemudian tak berapa lama lepas tu, Rasulullah tak jumpa, tak nampak lagi dah laki-laki itu dengan anaknya. Maka baginda bertanya pada sahabat Nabi. Nabi tanya, kamu ada nampak tak laki-laki yang bawa anak kecil selalu tu? Kan? Mana waktu tu orang tak ramai bawa anak tuan-tuan ni. Jadi dia bawa anak. Nabi tak larang bawa anak ke masjid. Kan kita pula janganlah tuan-tuan larang bawa anak masjid kan. Tuan-tuan jangan pula cengih budak tu masuk cengih. Merah mata budak menangis tuan-tuan. Jangan macam tu, kesian budak. Cuma monitor lah yang bawa anak tu, anak duduk sebelah kan supaya anak tak bising. Tak salah bawa anak. Kan? Biar dia dalam keadaan bersih apa semua, mandi. Ni pampers daripada semalam tak tukar, bawa petang ni bawa nanya tuan kan. Maknanya keadaan kita bawa anak bagus, tapi kita monitor dia, jaga dia sembahyang sebelah kita. Tak ada masalah. Jangan dia berlari sampai tempat imam pun dia apa tuan ni. Kan ada satu cerita kan, imam lepas pada sujud, kain dia kan dia tak pakai, mungkin tak maaf sebut, tak pakai seluar dalam agaknya.
Jadi kain tu terkepit antara dua punggung dia. Jadi budak tengok, kenapa kain macam tu? Budak tu pun pergi tarik tu tuan. Betul kan. Bapak dah celik mata belakang. Dia pun cucuk balik. Nanya tu tuan. Kan? Dah bapak marah, dia cucuk balik, masuk balik lah. Kacau. Kacau tu tuan. Jangan dia buat macam tu kan. Maknanya kena monitor lah anak kita, jangan biar dia berlari, melangkah situ, melangkah sini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bila sahabat kata anak dia meninggal dunia, wahai Rasulullah, anak dia meninggal dunia. Bila Nabi dengar macam tu, takziah Nabi ucapkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kepada bapaknya, Nabi sebutlah, kamu redha ataupun tidak dengan kematian anak kamu itu? Kamu redha tidak atas kematian anak itu? Walaupun laki-laki itu tak ada, tapi Nabi sebut kepada sahabat, redha ke tidak atas kematian anaknya? Kata Rasulullah, kamu tidak akan datang ke salah satu pintu daripada pintu syurga kecuali dia bergegas datang kepadamu dan membukanya untukmu. Ni anak tu tuan dalam syurga, dia akan buka pintu untuk kita. Dah confirm syurga dah. Dia buka pintu syurga tu, ayah, ibu, masuk. Ni hadis riwayat Abu Daud yang kita sebut pegang baju, pegang tangan tu hadis Imam Muslim. Hadis sahih tu tuan. Ya, ni pun hadis sahih juga tapi riwayat Imam Abu Daud. Maknanya kita lihat memang pasti seseorang itu bila kematian anak dia, masya-Allah, kita lihat syurga yang Allah tawarkan. Tapi nak dapat ni tuan-tuan bukan senang. Ada di kalangan tuan-tuan yang kematian anak kecil? Ada? Yang tak ada tu memang tak beranak. Kan? Orang rumah yang beranak kan? Anak kita lah yang meninggal waktu kecil. Mak saya, abang saya lah, meninggal dunia 2 minggu lebih kurang, tak sampai sebulan. Meninggal dunia. Meninggal waktu kecil. Jadi tak sempat jumpa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan jumpa dalam syurga, mudah-mudahan ya. Nak sebutnya tuan-tuan ni ani dia. Tapi nak cakapnya bukan senang nak terima seorang yang sahabat Rasulullah ni kata 2 orang anak dia meninggal. Dia tak kira seorang, 2 asalkan meninggal, redha dengan pemergian anaknya, insya-Allah syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi di antaranya, disebutkan di antaranya tentang Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam musnadnya daripada Hisham, daripada Qatadah, daripada Rasyad, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, wanita yang meninggal dunia semasa melahirkan anak. Kita sebut sekejap tadi anak yang meninggal dunia, yang ni isteri kita meninggal dunia, kan, waktu dia melahirkan anak. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, ada orang kata ni yang buat kerja, bahasa kasarnya kerja haram lah, berzina. Kadang-kadang bila dia buat kerja haram zina, dapat anak. Bila dapat anak, dia buang anak dia. Lepas tu dia kata, anak tu kalau mati aku masuk syurga. Banyak baik dia punya tuan-tuan ya. Anak tu kalau mati masuk syurga. Yang berzina tu dia tak ingat masuk neraka tuan-tuan kan. Dia kata dia ingat anak ni kalau mati aku masuk syurga. Tuan-tuan tak boleh. Sebenarnya anak tu tak berdosa. Kalau ada berlaku pada, ialah minta jauh lah, andainya berlaku, jangan sampai orang tuanya mengajar anak pula, kau bunuh, kau buang budak tu. Jangan. Budak tu tak berdosa. Yang berdosanya 2 laki perempuan tadi. Tu yang berdosa. Yang ni yang berdosa. Anak tu, anak yang tidak berdosa. Orang Melayu guna perkataan yang salah, anak haram. Tak, bukan anak haram tuan. Yang haramnya mak bapak dia haram dia tu. Kalau kasar lagi kan orang marah pula. Tak ada, kalau tak ada live saya sebut lah tuan. Tak betul. Kan? Berapa ramai hari ni yang anak haram, Allah. Bukan anak haram tuan. Tu sebab tu kita kalau boleh, yang saya sebut haram tu 2 orang ni, laki perempuan tu. Anak tu halal, anak tu suci. Sebab tu Rasulullah sebut. Sebelum tu saya nak sebut pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ringkas saya nak sebut ya. Seorang laki-laki waktu Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi jumpa lelaki yang tinggi sedang duduk dalam syurga. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kanak-kanak yang berlari dalam syurga itu ialah anak-anak orang yang mati sebelum baligh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa auladal musyrikin, adakah anak orang musyrik pun mati masuk syurga juga? Kata Rasulullah, wa auladal musyrikin,
Pun juga anak orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, dia lahir, waktu dia lahir dia mati tu, anak tu dalam keadaan fitrah. Fitrah ni apa? Suci, Islam. Anak tu walaupun mak bapak dia tak bang di sebelah telinga. Nak bang apa tu tuan? Bukan Islam, kan? Tapi Rasulullah kata anak tu suci. Yang tak sucinya bila dia didik anak dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi kata Rasulullah, ya, anak tu kalau mati belum balik, walaupun mak bapak dia apalah komunis ke apa tu tuan ya, dia masuk syurga mati kecil. Tu dia nak sebutnya. Ni anak yang mati kecil ni besar kelebihan dia. Tapi itulah kita katakan nak menerima itu besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu yang meninggal waktu melahirkan anak. Kan ada orang, saya pernah jumpa, bukan jumpalah, tengah-tengah kuliah di Masjid Jami' Ar-Rahmiyah tu, depan hospital tu. Situ lepas tengah-tengah kuliah belah-belah kali ambulan bunyi dah nyong kan di tepi jalan hospital seberang jalan tu. Jadi nak sebutnya kematian tu ada, kemalangan tu ada laku. Jadi waktu tu saya ingat kuliah maghrib saya dibawa ke masjid, diberitahu ustaz ni seorang ibu yang sedang melahirkan anak meninggal dunia. Allah, saya kata syurga tuan. Rasulullah sebut macam tu. Ibu yang meninggal dunia, anak ini akan bawa maknya. Kata Rasulullah dalam hadis ni, dengan tali pusat dibawa maknya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kedua-dua meninggal dunia ataupun ibunya seorang meninggal dunia waktu melahirkan anak. Sebab tu yang buat kerja haram ni tak masuk hospital beranak tuan kan. Dia beranak kat mana? Tandas awam je dia boleh beranak. Mudah je. Yang isteri kita nak beranak ni punyalah tu tuan. Berapa cm? Baru 1 cm. Doktor kata balik dulu. Amal nanya tu tuan. Kan? Kita tahu cm ni sejak nikah je. Tak nikah tak tahu cm. Orang muda agak tak tahu, yang belum nikah tak tahu dah berapa cm, apa ke benda cm tu kan. Nak sebutnya tu tuan. Macam tu. Kan nak sebut. Doktor kata sabarkan 1 cm. Balik dulu dah. Tengok isteri tu dah. Orang kata dah pucat lesu dah. Nak sebut. Punya payah. Tapi yang haram ni tuan-tuan ni tak ada susah. Dalam bilik dia boleh beranak. Tahu-tahu keluar anak dah. Ni Allah tak bagi pahala sakit tu pahala pada dia. Tengok tuan-tuan. Tu dia. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kot. Zuhur dah kan. Tu dia. InsyaAllah kita mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini memberi manfaat pada saya tuan-tuan ya. Kalau ada pada mereka yang diuji oleh Allah, khabarkan berita gembira pada mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan COVID diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan, dijauhkan kita daripada wabak. Anak-anak, isteri, pasangan kita, jiran, tetangga kita yang diuji, lebih-lebih lagi yang sedang diuji di Kelang, ya, di Sabah sana, di mana lagi tuan, di Kedah sana kan, yang sedang diuji. Kita doakan mudah-mudahan mereka dihindarkan, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada bawa minuman sikit tuan, habiskanlah ya, mudah-mudahan.